Pernahkah terlintas di fikiran anda dari manakah bermulanya asal-usul kewujudan manusia? Mengapa pula manusia terpaksa menerima hakikat kejam penuaan? Adakah ini sesuatu yang tidak dapat dielakkan? Sains telah membuktikan bahawa tanggapan sesetengah manusia tentang konsep-konsep yang berkenaan dengan kewujudan jirim-jirim seperti ruang mahupun masa sebelum segalanya bermula adalah tidak berasas sebenarnya. Satu-satunya unsur yang pernah wujud adalah sesuatu gelombang tenaga yang sentiasa bergetar. Dari getaran yang berterusan, gelombang tenaga itu berkembang tak terhenti-henti sehingga ke suatu tahap di mana ia mengalami suatu letupan besar lalu menjadi sejuk semula untuk membentuk unsur-unsur yang paling asas melalui tarikan graviti dan akhirnya terhasillah alam semesta. Mengikut teori mekanik kuantum, segala unsur-unsur dalam alam semesta terbentuk dari tenaga yang bergetar pada frekuensi yang berbeza. Apabila julat getaran meningkat ke tahap yang amat tinggi, unsur-unsur seperti matahari, bunyi dan kesedaran rohani pada makhluk-makhluk hidup akan terbentuk. Manakala gelombang yang berfrekuensi rendah akan membentuk flora dan fauna ataupun benda-benda fizikal yang lain. Kita manusia adalah sebenarnya berkait rapat dengan unsur tenaga alam semesta. Walaupun terlindung dari penglihatan, aktiviti harian kita seperti bertutur, bersukan, berfikiran maupun tidur akan memerlukan tenaga. Sekiranya tenaga tersebut tidak dipulihkan dari masa ke semasa, sel mitokondria yang bertindak sebagai penjana tenaga akan mengalami proses pengoksidaan lalu mengakibatkan kita ditulari proses penuaan. Namun demikian, perkembangan sains telah membuktikan bahawa tenaga memang boleh berubah bentuk. Melalui sains juga kita dapat tahu bahawa apabila dua tenaga dengan frekuensi berlainan bertembung, gelombang yang berfrekuensi kuat akan mempengaruhi gelombang yang berfrekuensi lemah untuk membentuk rentak frekuensi yang sama. Proses ini dikenali sebagai resonans tenaga. Pada tahun 1952, ahli fizik Jerman Winfried Otto Schumann mendapati bahawa gelombang elektromagnetik yang berfrekuensi rendah yang terhasil semasa ribut petir dan sambaran kilat akan menghasilkan kepanjangan gelombang yang bersamaan dengan lilitan bumi. Gelombang elektromagnetik yang berfrekuensi rendah ini mencapai 7.83 Hz dan dikenali sebagai Schumann wave. Secara kebetulan, frekuensi tersebut lebih kurang sama dengan gelombang alfa dan theta dalam otak manusia. Disebabkan itu, penukaran keadaan tenaga frekuensi rendah dalam medan elektromagnetik pada manusia melalui tenaga resonans sebenarnya dapat menghasilkan sesuatu kesan penyembuhan terhadap badan manusia. Keajaiban tenaga resonans boleh digunakan pada setiap tahap dalam pelbagai aspek untuk tubuh badan manusia. Apabila diguna pakai pada tahap sel, radikal bebas yang terkumpul dalam badan boleh ditukar menjadi ion negatif yang amat berfaedah. Dari segi fizikal, jirim tisu mampat pada ketumbuhan dalam badan dapat ditukar menjadi tisu sihat dengan jisim kemampatan rendah. Dari segi mental pula, keajaiban tenaga resonans berupaya mengubah unsur-unsur negatif yang diterima pada sesuatu yang positif ataupun konotasi yang memberangsangkan, maka sikap pesimis turut bertukar optimis. Profesor Max Planck, seorang pemenang anugerah Nobel dan juga pembimbing kepada ahli sains ternama Albert Einstein, pernah membentangkan suatu teori yang menggegarkan dunia sains, iaitu teori kuantum E bersamaan dengan hV. Ia mengisahkan bahawa semakin tinggi kekerapan frekuensi getaran, maka semakin kuat tenaga yang terhasil. Selepas beliau menghabiskan masa 15 tahun dalam kajiannya terhadap kampung-kampung yang terkenal di dunia dengan penghuninya yang berumur panjang, Dr. Igor Smirnov telah memperkenalkan teknologi kesan molekul resonans yang telah berjaya diaplikasikan dalam ciptaan layer frequency modulator, sesuatu peranti yang dapat mengubah molekul air dan molekul cecair lain untuk kesihatan dan kesejahteraan kalian.
Ciptaan peranti teknologi tinggi ini telah dipatenkan di Amerika Syarikat pada bulan Februari tahun 2000. Lea Frequency Modulator merupakan gabungan tenaga struktur dan getaran yang bertindih menjadi bentuk gelombang. Rezonannya adalah kombinasi rumit frekuensi yang bertindih dan titik-titik sentuhan untuk menghasilkan getaran. Tenaga dalam bentuk gelombang dapat menghasilkan sebanyak 6,000 kali getaran dalam bentuk gelombang frekuensi rendah tanpa bersentuhan. Semakin tinggi frekuensi, semakin kuat tenaganya. Tenaga ini dapat mengubah struktur molekul air dalam masa yang singkat, menjadikan kluster molekul air yang besar kepada molekul melintang yang kecil. Kami akhirnya telah mencapai medan magnet 7.83 Hz yang ditemui di 5 perkampungan yang terkenal di dunia, di mana penghuninya berumur panjang-panjang belaka. Peranti Lea Frequency Modulator ini menghasilkan frekuensi yang sama melalui corak getarannya yang unik yang dapat mengubah struktur molekul air dan makanan dari segi fizikal untuk menghasilkan tenaga aktif yang bertujuan memperkasakan diet biofiziologi dan menyelaraskan keadaan kesihatan badan. Teknologi pintar yang seakan-akan tidak nyata ini mungkin akan menjadi sesuatu fenomena yang berupaya mengubah dunia. Lea Frequency Modulator ini amat unik, lain daripada yang lain dari segi keistimewaan teknikalnya yang telah pun dipatenkan kerekaannya. Kita dapat melihat faedahnya dengan ketara apabila diaplikasikan pada aktiviti kehidupan harian. Lea Frequency Modulator mempunyai 3 fungsi utama. Pertama, memperkasakan khasiat dalam makanan harian. Penukaran struktur molekular makanan dari tenaga yang dihasilkan dari getaran tersebut dapat mengubah makanan harian biasa kepada makanan yang penuh berkhasiat. Makanan yang telah didedahkan dapat menampung tenaga yang diperlukan seseorang sepanjang hari. Ia juga dapat menjamin kesihatan anda dengan 3 hidangan makanan yang baik dan seimbang untuk sehari. Kedua, menjadikan makanan lebih selamat untuk dimakan. Dengan mengumpulkan frekuensi tenaga getaran, unsur-unsur toksik seperti racun perosak, hormon ataupun makanan yang diubah suai secara genetik dapat dikurangkan sebanyak 99.3% dan kadar kecekapan pensterilan adalah setinggi 84.42%. Ketiga, menyelesaikan masalah kesihatan berpanjangan. Frekuensi dari pengumpulan tenaga dari getaran pada bendalai biologi dapat merangsang dan mengaktifkan sel lalu turut meningkatkan imuniti badan. Tahukah anda nilai frekuensi dalam Hertz pada air yang diminum? Pada awal 1990-an, ahli biologi dari negara Hungary, Dr. Gabor Sommier, mendapati air yang rendah deuterium mempunyai kesan yang menakjubkan terhadap rawatan dan pencegahan penyakit kanser. Pemenang anugerah Nobel bidang kimia Dr. Peter Agre mendapati bahawa struktur molekul yang amat kecil dan teratur dari air yang rendah deuterium berupaya membaiki serta mengaktifkan aquaporin, iaitu suatu protein membran saluran air dalam sel, maka dapat menghidratkan sel dengan cepat. Profesor Alexis Carrel, seorang lagi pemenang anugerah Nobel, membentangkan pandangannya tentang air. Sel akan sentiasa hidup, hanya bendalai dalamnya yang mungkin menjadi kering. Pastikan sel sentiasa dihidratkan dan mendapat khasiat yang diperlukan. Air yang dirangsang oleh Lea Frequency Modulator telah disahkan oleh pihak berkuasa sebagai rendah deuterium dan bergelombang magnetik berfrekuensi 7.83 Hz. Air rendah deuterium yang berfrekuensi 7.83 Hz mempunyai pengelompokan molekul kecil. Ianya juga dikenali sebagai pencuci saluran darah dan merupakan pengelompokan molekul paling kecil di dunia. Air yang rendah deuterium mempunyai tenaga kinetik yang mampat dan bergerak dengan amat laju sekali. Kelikatan air rendah deuterium adalah 400 kali ganda lebih rendah dari air biasa, maka mempunyai 3 kali ganda kesan penyerapan oleh badan manusia. Molekul kecil ini berupaya memasuki aliran darah dalam masa 30 saat. Kemudiannya akan merangsang peredaran darah dan metabolisme. Molekul-molekul ini boleh diserap oleh sel-sel dalam 1 minit
dan akan mengaktifkan sel dengan berterusan, membolehkan sel mengangkut lebih banyak nutrien, mineral dan oksigen yang akan membawa faedah kepada badan manusia selain meningkatkan kemampuan nyah toksik. Air rendah deuterium turut memberi kesan sebagai pelincir kepada sendi. Ia dapat mencegah artritis ataupun dikenali sebagai peradangan sendi dan sakit belakang. Ia juga mengurangkan risiko penyakit jantung dan strok. Air rendah deuterium juga dapat mengembalikan fungsi penghasilan darah di sumsum tulang ke keadaan normal, sesuatu syarat yang amat penting untuk mencegah kanser seperti leukemia dan limfoma. Selain itu, ia dapat mencegah kerosakan genetik, mengurangkan kemungkinan kecacatan replikasi sel yang menyebabkan mutasi kanser, dan ia juga berupaya menjadikan mekanisme membaik pulih DNA lebih berkesan. Lia Frequency Modulator telah menjalani pelbagai ujian peringkat antarabangsa yang ketat untuk menjamin kualitinya. Lia Frequency Modulator merupakan penjamin kesihatan yang tidak mampu kita ketepikan. Letakkan kepercayaan anda pada produk menakjubkan ini. Gunakannya setiap hari tanpa was-was untuk mengembalikan dan mengekalkan kesihatan anda. 70% daripada tubuh badan manusia terdiri daripada air. Oleh itu, kualiti air dalam badan kita memang penting kerana ia mempengaruhi kesihatan secara langsung. Lia Frequency Modulator menggabungkan dua frekuensi daripada tenaga struktur dan getaran dengan sempurna untuk menghasilkan tenaga resonans. Ia dapat mengurangkan masalah saluran darah tersumbat, masalah aliran darah dan menghilangkan keradangan. Ia juga dapat memulihkan luka dengan lebih pantas. Selain meningkatkan imuniti badan, produk ini juga dapat memperbaiki penyakit kronik dan masalah kesihatan yang disebabkan oleh metabolisme. Teknologi pintar ini dikenali sebagai teknologi hitam di kalangan masyarakat kerana tahap kemajuannya amat sukar untuk dipercayai jika tidak disaksikan sendiri. Teknologi yang digunapakai oleh Lia Frequency Modulator merupakan penemuan pertama dalam sejarah manusia yang berkemampuan untuk memberikan anda kehidupan sihat sebegini. Lia, gaya hidup yang lebih sihat bermula sekarang.